Okey, lagi seminit. Station 13.14. Okey, 8.25. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Okey, so hari ni, since kita ada 29 orang je. This call is now being recorded. Okey, ini attendance untuk hari ni. So boleh isilah 8.25 kan. Siapa yang masuk kemudian tak adalah. Okey, so hari ni sebenarnya tak adalah kritikal sangat. Saya akan buat kelas lebih kurang dalam setengah jam ke 45 minit. Tapi saya buat juga sebab saya nak terangkan keseluruhan tentang kita punya assignment lah. Okay. So minggu ni adalah minggu yang ke-10. Supposedly you kena hantar you all punya video viral. Tapi di bahagian siapa yang baru masuk? 8.30 nanti saya copy. Okay, tapi di bahagian author saya tak share lagi. Tapi di author saya dah amend tarikh untuk submit submit you all punya you all punya video viral pada 23rd Disember 23. Betul lah 23. Okay, sebab saya fikir minggu ni pun saya pun tak ada rushing, kita pun dah habis syllabus and then tak ada apa yang nak you perlu submit. So saya rasa minggu depan pun you maksudnya ada masa untuk buat editing. Okay, saya pun tengah marking you punya assignment, so saya bagi masa lah extend seminggu untuk you all submit video viral. And then di author juga saya dah masukkan nanti you kena submit lah you punya business plan. Okay, business project, document you perlu submit pada 2nd January. 2nd January pada 2nd January hari apa saya pun tak perasan. Okay, 2nd January on Ahad, Sunday. Jadi dan juga you kena hantar pada 2nd January mana ahli yang masih belum present lagi untuk business plan. Okay, dia perlu present business plan, so pada 2nd January. So mana kumpulan yang ataupun ahli yang dah present pada BMC, so dia tak perlulah present ni pun dalam bentuk video juga dalam bentuk video juga. Okay, so 2nd January dan juga minggu hadapan you kena hantarlah assignment. Seterusnya ini minggu yang ke-10, minggu yang ke-11 dan juga 12 kita tak ada Google Meet. Okay, kita tak ada Google Meet, syllabus pun dah habis, test pun dah habis, assessment pun tinggal minggu depan tinggal 2 lah. Okay, dan saya pun dah bagi semua kat you all. Saya tak buat yang ketiga, okay, walaupun ada student yang tak ada dapat kosong untuk kuis pertama and then ada yang tak perform kuis kedua, tapi saya lihat you test okay, so saya tak buat kuis yang ketiga lah. Okay,
And then minggu yang ke-13 saya akan buat Google Meet semula. Okey, minggu yang ke-13 kita akan buat Google Meet semula untuk peer evaluation, untuk penilaian rakan sebaya. Sepatutnya saya fikir saya nak buat minggu ni untuk peer evaluation, tapi you all pun tak submit lagi projek kan. Tiba-tiba sebelum ni dia okey je kan, tapi dah siap peer evaluation, dah buat peer evaluation dia tak okey. Dia tak baik komitmen. Saya tak nak lah. Okay, so you ada 3 minggu lagi. Okay, 10, 11, 12, 13 kan. Ada 3 minggu lagi untuk you betul-betul out untuk you punya project. Okay. Okay, so minggu depan kita ada Google Meet, minggu satu lagi pun tak ada. So minggu yang ke-13 baru kita ada minggu Google Meet. And then minggu yang ke-14 relax lah, so tak ada lah. So you terus proceed dengan yang you nak prepare untuk you punya final. Subjek saya tak ada final, subjek lain lah. Okay, so seterusnya untuk hari ni, okay saya nak terang sikit. Okay, mana-mana yang confused kan. Kita start dengan video viral. Okay, untuk video viral ni, okay. Okay, 1, 2, 3 dan 5 ni you boleh buat dalam bentuk apa sahaja. Nak guna Powtoon wording sahaja boleh, nak guna PowerPoint boleh, nak guna apa sahaja. Tapi dalam bentuk video, maksudnya you rakam lah. Sebelum ni kena present face to face. Visual aid dia hanya PowerPoint yang you kena bercakap, and then you kena ada video untuk 4 piece. Tapi kalau ini keseluruhannya dalam bentuk video lah. Cumanya untuk strategi 4 piece elemen nombor 4 ni you kena buat video lah. Video tu melibatkan product, price, place and promotion. Okay. And then yang ini tak perlu nampak muka. Tak perlu nampak muka. Yang perlu nampak muka BMC dan juga presentation untuk business plan. Okay. And then duration 4 ke 6 minit. Duration untuk apa? Duration untuk 4 piece ni sahaja. Okay. Untuk total maksimum 20 minit ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jadi saya harap ini kali terakhirlah saya explain. Dan kalau ada tak faham nanti sekejap you boleh tanya. Atau tanya sekarang. Ada lagi yang tak faham tak berkaitan dengan video viral? Senyap tu, diam tu, okey lah tu. Okay. So seterusnya. Okay. Puan. Okay, seterusnya. Ya, okey, ada soalan. Ini saya suka. Mana? Saya contohlah kan puan cakap yang dah present untuk BMC, tak payah present untuk business plan yang 2 Januari. So yang untuk video viral ni maksudnya semua kena terlibat lah. Semua ada kegiatan. Tapi saya tak ambil lah markah presentation. Kalau tak ada muka pun tak apa. Macam tu. Okay. Kalau nak guna Powtoon semua, nak berlakon boleh, apa-apa sahaja. Maksudnya sebenarnya yang terlibat tu untuk business plan dan juga BMC tu dia punya nak cakap-cakap tu je sebab nak tengok presentation kan. Tapi dari segi konten kena buat sama-sama semua. Sebenarnya macam tu. Okey, lagi. Ada lagi. Okey, tak ada. Tak apa, nanti along sepanjang saya tengah explain ni nanti you boleh tanya lagi. Okey, kita dah pergi kepada untuk pembentangan projek dan pesan. Ni yang orang tak present lagi masa BMC tu, so dia kena buat kerja lah waktu ni. Kerja dia buat apa? Kena buat video. Maksudnya video tu dia buat presentation lah. Saya tak guna Google Meet presentation. Saya rasa video lebih mudah untuk you all. Untuk you nak sampaikan kreativiti you all macam mana. Kan? Okay, so setiap kumpulan perlu menghasilkan video pembentangan perniagaan. So kita tak ada face to face. Hasil daripada laporan business plan yang dihasilkan. Pembentangan rancangan perniagaan ini iaitu merujuk pada fasa 2. Melibatkan ahli kumpulan yang tidak lagi melakukan pembentangan masa fasa 1. So format dia adalah keseluruhan tempoh tidak lebih 30 minit. Tak lebih 30 minit. Puan kalau 5 minit boleh? Agak-agak 5 minit kan. Takkan seorang cakap seminit. Macam itulah. Penilaian pembentangan secara individu. Okey, penilaian secara individu melibatkan 3 ke 4 orang ahli kumpulan yang belum lagi melakukan pembentangan pada fasa 1. Okey, kandungan rujuk nombor 4 ni sekejap saya terangkan.
Kan. Okey, contoh pembentangan, you boleh tengok juga kat PowerPoint chapter nombor 4, di slide PowerPoint yang saya bagi chapter 5. Sorry, chapter 5 tu ada contoh video pembentangan. Pakaian mestilah formal. Kalau perempuan nampaklah juga kan, you pakai attire you macam mana kan. Tak adalah pakai t-shirt biasa je. Masa you nak cakap-cakap tu kan macam saya ni kan. Macam tu. Ataupun lelaki kena smart casual lah. Tak adalah t-shirt round neck macam tu. Kan, nak buat business plan, rakaman melalui video berserta visual aid yang bersesuaian mengikut kreativiti. Contoh you all jual calculator, nak tunjuk calculator you all boleh. Ikut kreativiti, nak tunjuk apa sajalah. Kan. Okey, kandungan dia pengenalan diri, introduce yourself dulu. Sebab dalam satu kelas kadang-kadang nama 2-3 orang lebih kurang sama je. Nama saya, contohlah nama Haziq. Oh Haziq, okey. Tiba-tiba rakan kumpulan dia pun ada juga Ahmad Haziq tapi sebut Haziq juga. Daniel Haziq tapi sebut Haziq juga. Saya tak tahu Haziq yang mana satu. Kenalkan diri. Yang pertama itulah, lepas tu pengenalan organisasi, latar belakang organisasi. Ini semua ambil lah daripada you punya business plan. Okay, and then skop perniagaan. Skop perniagaan ni letak gambar. Gambar dalam deskripsi. Okay, and then kita ada rancangan pentadbiran, rancangan operasi dan rancangan keuangan. Puan, rancangan pemasaran mana? Rancangan pemasaran saya tak masukkan sebab saya dah tengok. Saya dah nilai di video viral. So rancangan pentadbiran, operasi dan juga keuangan sahaja. Untuk rancangan keuangan ni you nak hyperlink pun boleh. You nak ambil you punya, saya nak tengok you punya presentation skill kan. Kalau report you nak, saya nak tengok balance ke tak balance, bagus tally ke tak tally, semua saya akan tengok report. Yang ini saya nak tengok you punya presentation skill. That's why kata masukkan senarai perbelanjaan dengan kos pelaksanaan projek sahaja. Okey, senarai perbelanjaan dan kos pelaksanaan projek sahaja. Balance sheet, income statement semua tak payah. Sebab nanti saya akan refer you punya business plan. And then rumusan. Apa business you memberi impact kepada masyarakat. Okey, ada soalan? Ada soalan? Puan, balik untuk video viral tu, video viral tadi tu tak payah nampak muka yang mana? Video viral tak payah nampak muka. Tapi kalau Hafiz nak nampakkan muka boleh juga. Boleh, tak usah. Okey, Puan. Tapi kalau yang pembentangan BMC dengan business plan kena nampak muka. Yang ni kena nampak muka. Sebenarnya kalau kelas kita face to face, saya nak you bentang face to face je lah. Tapi sebab kita tak face to face kan, saya pun tengok kes student pun macam ramai kan. Seram saya kat sini pun, kita nak kena juga kan. Kat sini pun level 2 pun macam selalu kena tutup toilet sanitasi. Okay, so kita pergi kepada rancangan perniagaan. Okay, format rancangan perniagaan dia kata 25% kan, tapi saya ambil 20% je. Lagi 5% mana puan? 5% saya bagi pada peer evaluation. Kadang-kadang itulah, tapi ada yang orang kata rezeki lah dapat kumpulan yang best kan. Kadang-kadang dia punya peer evaluation memang sangat rendah. Dia dapat 1% je kan, kawan-kawan dia rank dia kan. Tapi sebabkan kumpulan dia memang perform, kira kumpulan dia dapat kira macam 90% lah, 95, 96 macam tu kan. So markah dia akan tinggi jugalah. Tapi tak setinggi kawan-kawan dia yang lain lah. Tapi you kena buat kerja, kena ikhlas lah kan. Okay, so rancangan perniagaan bertulis, okay ni cerita dia. Okay, enterprise sahaja. Okay, usahawan tekno. Ada student tanya, puan macam mana nak puan nak check kami ni usahawan tekno ke tak, kat bahagian mana yang kasutkan. Okay, bila saya baca, saya tahu you ada apply kan, you ada menggunakan aplikasi teknologi dalam perniagaan you. So usahawan tekno. Sama ada dalam masa pemasaran ke, masa operasi ke, ataupun semasa pentadbiran tak nampak sangat kan. Ataupun
bahagian selalunya operasi ataupun bahagian pemasaran. Jadi kata kami menggunakan apps. Okey. So nampaklah usahawan teknologi macam Tuan Faiz cakap kan. Apa saja perniagaan yang menggunakan aplikasi teknologi. Usahawan tekno tak kisahlah dia buat servis apa pun, Dobi ke, delivery ke, apa saja. Asalkan ada apps ke ataupun dia memang menggunakan teknologi pemasaran digital, usahawan tekno lah tu. Okay. Lokasi, saya rasa yang ni saya dah cerita dah awal-awal, saya tak nak cerita dah lagi sebabnya you all pun dah jalan banyak sangat. So mungkin nak touch up sikit je you punya business plan. Okey, dah start berniaga 6 bulan. Okey, tujuannya nak beli mesin dan peralatan. Ataupun saya tak kisahlah, kalau you nak buat modal kerja pun boleh. Okey, nak pinjam tak lebih RM50,000. So ini format yang you akan gunakan. Ini semua kita dah belajar dah. Okey, dah belajar. Okey, kita pergi ke bahagian rancangan keuangan. Okey, rancangan keuangan ni kita ada senarai belanjaan, kos pelaksanaan projek, sumber, cash flow, balance sheet dan juga profit and loss statement and then balance sheet. Okey, yang ini saya akan bagi. Saya rasa dah masuk dah di author dekat you all punya author mana ni. Okey. Dekat bahagian learning material, okey, financial plan. Okey, financial plan. Puan, kami tak nak guna yang Puan bagi kepada kami nak guna kami sendiri. Boleh, tak ada masalah. Okey, kita pergi yang pertama. Kalau bahagian mana okey, saya tutuplah video viral ni. You nak tanya pula. Okey, tak apa. Okey, so kita tengok senarai perbelanjaan. Yang ni nak refer yang mana? Kat sini ada bahagian budgeting. Okey, ada bahagian budgeting. Yang ini yang you boleh tengok. Masuk kat saya akan saya akan refer untuk bahagian senarai perbelanjaan di bahagian budgeting. And then kita ada you kena buat kos pelaksanaan sumber pembiayaan. Inilah project implementation and sources of finance. Okey, kita pergi tengok satu persatu Contohlah, memula student akan masukkan budgeting dulu. Dia ada mission. Okey, bagi admin bukan mission lah. Mungkin dia ada apa peralatan pejabat. Okey, contohlah RM30,000. Okey, contoh RM30,000. Boleh nampak ke? Okey, saya besarkan sikit. Okey, contoh macam ni And then okey, kita ada, dia dah masukkan semua ni semua dah masukkan. Okey, company dia ada komputer dengan printer, ada mungkin RM5,000. Okey, so dia auto lah saya RM5,000. Motosikal tak ada, mungkin kat sini ada apa? Apa lagi office equipment peralatan pejabat lah. Apa nak tahu RM30,000 ni? Mungkin ubah suai. Okay. And then kat sini dia tak ada motosikal. Mungkin kat sini dia ada aircon lah. Contoh kan. Okay. Aircon 1,000 contoh. 1,500. Okay. Nanti kata mana ada aircon 1,000, 2 horsepower ataupun 2.5 horsepower kan. Sebabnya kalau pejabat mesti besar takkan 1 horsepower. Contoh-contoh Okay, so dia masukkan gaji, masukkan semua ni lah. Contohlah di 100. Okay, bila ni kat project implementation cost saya tengoklah. So kat sini dia ada apa nama tadi, ubah suai. Ubah suai berapa ringgit? RM30,000. Okay, so letak sini RM30,000. Okay. And then kita ada apa? Office equipment. Boleh tak kalau saya copy je? Oh lama. Okay. Sebab dia ni Okay, office equipment. Berapa Contohlah saya nak copy, boleh tak? Okay. So, okay. Jadinya, you janganlah copy. Kita akan tengok apa lagi yang ada dekat budgeting. Kalau contohlah dia ada banner dengan van roadshow. Okay, so kita ada banner dengan van roadshow. Banner banting dengan van. Okay. Contoh kan. Okay, so kita ada 5 dengan base. And then kita ada apa lagi ni? Mesin dengan tools. Contohlah. Mesin dia contoh kat sini. Okay, alamak.
Okey, contohlah kat sini mesin dia 40,000. Okey. Copy. Contoh So kat sini ada mesin dengan apa tadi, aircon Kata kat sini tak nak aircon lah, tools je lah. Machine, tools, equipment contoh. Contoh So tak sini equipment. Okey. Jadi kat sinilah yang you akan bahagi-bahagikan. Contoh if office equipment you kita buat tadi kan, kita akan buat ubah suai dulu. Okey, ubah suai kata loan 10,000. Okey, cash sebelum ni memang dah you buat ubah suai guna duit you 20,000. Okay, and then office equipment memang cash sendiri 5,000. Existing fixed asset pun 5,000. Yang memang dah ada dah sebelum buka company you. Aircon contohlah memang existing, memang dah ada. Maksudnya dah ada bawa daripada rumah ke macam tu lah kan. Komputer dengan print mungkinlah separuh you beli baru. Okay, separuh lagi you guna existing fixed asset. Okay, banner banting contohlah, banner banting tak sah. Okay, 5,000 contohlah kan. So signboard ataupun signboard lah, banner signboard kan. Signboard. Okay, contoh memang duit sendiri 5,000. Van, okay. Saya dah cakap kan, van contohlah harga dia 40,000. Jadi kena guna duit sendiri cash 4,000 minimum. And then balance 4,000, 36,000. Okay, 36,000 adalah hire purchase. Okay, machine equipment. Mungkin you nak, bila ni dia lari Okay, so machine equipment mungkin you nak guna 20,000. Okay, loan and then cash 20,000 contoh. Okay, ini buat anggaran sahaja. Equipment contohlah memang cash sendiri. Okay, so total kat sini, total loan kat sini mestilah sama apa yang you cakap masa dekat sini. Kalau nak pinjam 50,000 maksimum kan. Mungkin kata, puan kami nak pinjam 40,000 saja. Okey, so 40,000 ada lagi sekarang dah pinjam 30,000 untuk ubah suai dan juga mesin. Okey, so sekarang ni kita perlukan yang ni lah. Okey, admin contoh, tengok bahagian budgeting. Admin dia berapa dia guna. Admin ni okey untuk bulan-bulan 17,100. Kalau kata puan salary kami 15,000 boleh, tukar saja. Okey, contohlah 15,100, masukkan 15,100. So nak guna dekat mana, okey mungkin kat loan 1,000, okey contohlah 10,000 contohlah. Okey, and then dekat cash 5,100. Okey. Okey, dekat baliklah pula. 15,100, 10,000, 5,100. Okey. Yang ni you boleh tengok dekat working capital. Okey, tengok dekat bahagian marketing. Okey, so buka budgeting bahagian marketing. Marketing dia belanja salary, mungkin bayar pada commission pada siapa-siapa ke, pada ambassador siapa kan. Paid review ke contoh. Okay, so 3,100. So masuk kat sini 3,100. Okay. And then dia kata operation. Berapa? Tengok bahagian operation. Bahagian sini saja. Okay, mungkin dia beli raw material 30,000. Okay, pengangkutan 1,000 contoh. So 31,000. Masukkan 31,000. Okay. Jadi mungkin kat sini ada tadi, okey cukup dah 40,000. Jadi dia gunakan mungkin 3100 dengan 3100. Okey. Jadi seterusnya kita kena kira berapa total keseluruhan. Saya kira dulu
Okay, sorry. Sebelum ni kita ada expenditure. Ada expenditure dekat sini lah. Okay. Praoperasi dengan ada expenditure. Deposit mula-mula. Okay, ni untuk pendaftaran perniagaan. Mungkin kita tak 600. Okay. And then ada insurance vehicle. So tak ada kat sini kan? Tak ada lah. Kosong lah. Okay. So 600. Mungkin ada deposit. Okay. Untuk sewa ke apa ke. Mungkin kita tak sini 1000. Okay. So 1600. Campur dengan, sebab ni dia suruh lamsam kan, ada tak dekat bahagian marketing, tak ada. Operasi mungkin ada expenditure untuk operasi 1000. Jadi 1000 campur dengan 1600 kita dapat 2600. Okay, so sekarang kita nak kira contingency. Contingency kat sini dia ambil berapa persen? 5% saja. Okay. Masa saya cakap praoperasi dengan contingency kena guna duit sendiri. Jadi kita nak kira berapa total. Jadi okey, total dia 186,300. 186,300 kan? Jadi kita darabkan dengan 5%. So kita dapat berapa? Tadi kat sini maksudnya 9315. Jangan tanya puan mana dapat 9315? Saya sikit awak kalau tak tahu. Kan saya kata ajar minggu lepas tambah semua keseluruhan darabkan dengan berapa contingency. Puan contingency kami nak buat 10%. Boleh. So 9315 kat sini. Okey. 9315. So okey, sekarang kita nak tahu jumlah dia keseluruhan berapa. Kan? Autosum. Okey. Jadi, betul ke ini tambah sini, tambah sini, tambah sini? Kita cuba. Okey. Sebabnya kita kena tally, kena samalah dengan bahagian sini. Okey, tambah. Enter. Samalah. Sama betul lah jawapan dia. Okey, so kami nak pinjam 40,000. Betul lah ni 40,000. Kami punya, lepas tu you all akan bagi tahulah modal permulaan company kami adalah sebanyak, saya akan tengok sama tak, tally tak ini plus dengan ini. Tally ke tak? Jadi you all punya modal permulaan adalah 100, lebih kurang lah 110,000 macam tu. Kan, ataupun 120,000. Okay. So saya akan lihatlah macam mana. Okay. And then lepas habis budgeting, lepas kita buat sini budgeting, kita akan dapat KPP SPP ni ataupun project implementation as cost sources of finance. Kita akan pergi kepada cash flow. Okay. So cash flow ni you tukarlah sikit. Ni pada tahun 2021, ni tukar 2021. Okay. Okay, kita tengok mula Julai tu ni pre-operasi. Maksudnya tak start lagi. Okay, so modal pemilik tadi dia cakap 120,000. Okay, contohlah 100,000 lah. Okay, 120,000. Betul tak? Cukup tak? Cukup. Okay, so modal tak ada pinjaman. Okay, and then ada beli stok tak mula-mula? Mungkinlah ada beli stok untuk mula-mula. You kena, contohlah stok you 3,000. Kan? And then ada tak aktiviti pemasaran semua ni? Semua tak ada. Okey, contohlah ada contingency kan tadi. Mana berapa contingency? 9315. Masukkanlah mana? 9315. Ada apa lagi? Tadi ada deposit. Ni tak adalah. Okey, deposit premise. Tadi ada deposit kan? Ada yuran guaman tak ada, tapi kita ada apa untuk praoperasi tadi? Tengoklah dekat bahagian budgeting. Kita ada deposit 1,000. Ada expenditure ada 1,000. Okey. Ini dia profit and loss. Okey. Contoh kat sini deposit 1,000. Campur dengan ada expenditure, tukar nanti 1,000. Okey. Lain-lain. Okey, 1,000. So tambahlah. Nanti dia dah kirakan untuk you. Saya cakap seorang ke? Okay. Okay, so company you all tak ada cukai kan saya cakap? Puan kami nak bayar zakat lah. Boleh, tapi buat nanti hujung sekali, hujung tahun. Okay, so inilah dia. Tapi, ini cash flow
Okey, modal pemilik untuk bahagian tunai. So kat budgeting ni, dekat ni you tengok bahagian tunai sahaja, cash sahaja. So cash sahaja 1,000, 1,010 ringgit, 1,010 ribu, 110 ribu. Okey, lebih kurang macam tu lah. So 110 ribu. Okey. Okey, sebab dia cash flow, cash. Okey, kalau dia ada fixed asset yang lain ni, ini maksudnya dia adalah fixed asset, bukannya cash. Okey. Okey, so bukannya cash lah, bukan dalam bentuk cash. Okey, jadi so kita nak masukkan jualan tunai sebulan. Kita tanya orang marketing, berapa ramalan jualan dia? Kata okey, bulan pertama kami target 30,000. Okey, so 30,000. Tukarlah 30,000. Okey, mungkin bulan pertama dah guna belian stok kan. Lepas tu hujung bulan tu kami kena beli stok yang baru. Kalau 30,000 perbelanjaan lebih kurang kalau dia punya indeks productivity 3. Baik. Okey, lebih kurang dalam sepatutnya sini 3,000. Okey, dalam 15,000. Okey, baru dapat indeks productivity. Okey, so tambah-tambah-tambahlah, ambil lah nilai-nilai yang ada. Kalau gaji pengurus tadi berapa? 17,000. Letaklah 17,000. Okey, ada sebagainya lah. Tambah lagi. Okey, kalau kat sini maksudnya kurangan dia punya sama. Saya ada lagi. Saya stop share ya. Baru je ada. Sekejap ya. Sekejap saya try connect device laptop semula. Yang ni saya tengah cakap ni guna handphone. Sekejap.
Testing saya ada ke? Ada puan. Okey. Okey, kejap. Line tak okey. Okey, so kita sampai mana tadi? Jadi you buatlah untuk bulan yang kedua. Okey, bulan kedua contohlah 50,000 sale you. Okey. Orang dah makin confident kan. Okey, masukkanlah bayaran pada pembekal mungkin dah kena bayar lah. Kan dah ada perbelanjaan. Gaji langsung pekerja. Kalau contoh kalau contoh ini untuk berkaitan dengan cost of goods sold. Okey, bil air, bil elektrik. Okey. And then pemasaran. Kalau puan kami ada kami tak buat promosi contohlah. Kami ada buat kami tak buat periklanan tapi kami ada buat flyers contoh. Kan? Taklah flyers. Okay. Ataupun kami ada buat Facebook Ads. Okey, boleh. Kita pulang. Okey, masukkan nilai. Contohlah 100, 1,000. 100. Okey, so nanti dia akan kirakan kepada you all. Okey, pada bulan yang sampailah kepada bulan Disember. Ni masukkan sampai bulan Disember 20,000 contohlah sale. 30,000 contoh Lepas tu dia punya perbelanjaan contohlah untuk belian stok saja 15,000 contoh dan sebagainya. So nanti di hujung ni dia akan bagi kalau kata puan kami nak bayar zakat. So kiralah berapa? 2.5% saya rasa. Contoh you bayar zakat 20,000 contoh Okay. So you akan dapat berapa you punya profit. You punya tunai bahawa kehadapan. Tunai dah. Ini adalah untuk tunai sahaja. Okey. So kita akan gunakan daripada maklumat ni nanti. Kita nak masuk kepada profit and loss income statement. Okey, sama juga. Okey, untuk profit and loss kita tengok cash flow tadi sale untuk setiap bulan berapa? 30,000, 50,000, 50,000. Okey, masukkan. 30,000 untuk bulan pertama, 50,000 and then 50,000. Okey, stok awal. Tengoklah dekat cash flow ni. Berapa dia punya kos jualan. Dia belian stok awal dia berapa. Contoh tadi ni 7,000, 8,000. Mana dia? Profit and loss. Okey, mungkin mula-mula 3,000. Lepas tu dia beli apa? 7,000. Lepas tu dia beli 8,000. Masuklah sampailah habis. Okey. And then tambah kalau ada tambah belian. And then kalau ada stok akhir, mungkin bulan yang kedua ni adalah stok akhir mungkin 1,000. Kan? Tambahlah sampai akhir. And then masuk balik sama juga nilai gaji pekerja langsung, bil air elektrik. So dia terang kirakan margin keuntungan you. Okay. Yang ini pun samalah, you tukarlah 2021 untuk company you. Okay. Okay, kalau ada periklanan tadi contohlah dia berapa? 100. Masuklah 100. Okey, kalau puan bulan yang ketiga ni kami nak buat 500, dah makin maju. Sekarang iklan di Facebook pun dah mahal contoh. Buatlah 500. Dia boleh tukar-tukar. Okey. And then contohlah percetakan bulan-bulan ada 100. Okey, bulan yang kedua mungkin tak ada, kosong lah. Bulan yang ketiga mungkin ada 200. Tukarlah balik 200. Okey. And then sewa premis, syarah pengangkutan. Okey. Cumanya kat sini ingat ada susut nilai harta tetap, depreciation. Puan, bukan depreciation buat hujung tahun ke? Ya. So you masukkan hujung sekali. Nak kira susut nilai, cash flow tadi tak ada susut nilai. Tapi susut nilai nanti lagi saya tunjuk macam mana untuk kita punya balance sheet. Okay, so ambil yang setahun sahaja susut nilai. Dia tak gerak pula. Okay, so yuran perakaunan tak adalah puan, tak apa, tukar yang lain, yang apa yang ada. Contingency berapa tadi? 9,000 Sebetulnya 9,000. Okay, masukkan. Ni sekali je kan. So dia akan kirakan kita untung ataupun kita rugi. Nilainya dekat sini.
Okey, macam mana kita nak kira susut nilai? Okey, kita tengok tadi kita ada total keseluruhan ni. Okey, ubah suai semua ni berapa? Kita tengok dulu untuk equipment sahaja. Okey, 134500. Untuk susut nilai ni saya akan minta you buat secara lamsam saja. Okey, 134500 kan. So lamsam tu macam mana? Kita tengok susut kita punya aset tetap adalah 13400. Okey, 3400. Selalunya saya kata KUR masa sebelum minggu lepas lagi, average kita akan ambil, saya akan kata pada student saya untuk buat susut nilai adalah 5 tahun sudah. Maksudnya 5 tahun dia punya jangka higher ekonomi. Okey, so kita akan kiralah berapa nilai. Okey, so setiap tahun susut nilai dia akan kurang 26,800. Ini nilai susut nilai dia. So masuklah kan nilai. Mana susut nilai tadi? Okey, susut nilai aset tetap. Masuk dalam perbelanjaan kan? Okey, so berapa tahu tadi? 26,800. Masuklah macam tu. Okey, so dapatlah. Ini adalah untung dia. Sikitnya puan. Sikitnya sebab saya tak masuk pun dekat atas ni. Ni masuklah kan, ni dah sampai habis 30,000. 30,000 tambah kosong. So 20,000 sampailah habis. Kan. So dapatlah. Okey, so untung kat sini kita akan guna di balance sheet. Okey. Di balance sheet. Allahuakbar. Kenapa? Okey, di balance sheet. So masuk balik mesin. Okey, mana ubah suai 30,000. So kat sini buatlah ubah suai. Ubah suai. 30,000 ke? Okey, 30,000 kan tadi kita dah buat susut nilai, bahagikan dengan 5. Okey. Kita nak tahu berapa nilai depreciation, 6,000. So 30,000 tolak 6,000 sebab kita nak tahu book value dia. 30,000 tinggal 24,000 lah. Okey, 24,000. Office equipment buat sama jugalah. Okey, office equipment berapa? 10,000. Balance sheet 10,000. Jadi kita bahagikan dengan 5. Sebabnya 5 tahun kan. Dapat 2,000. Jadi 10,000 tolak 2,000 jadi tinggal 8,000. Okey, 8,000. Okey, tahun yang kedua dengan tahun ketiga tak perlu buat. Tak perlu buat. Okey, biar je. Okey, tak ada motosikal. Kita ada, tadi kita ada apa lagi ubah suai. Aircon lah contoh. Mana dia? Okey, kita ada aircon. Okey. So aircon nilainya berapa? 1,500. Balance sheet. 1,500 equal 1,500 bahagi dengan 5. Okey, so 300. 1,500 tolak 3, 1,200. So letaklah 1,200. Buatlah untuk semua aset tetap sampailah habis. Okey, so kita masukkan pula. Tadi capital kita mula-mula berapa tau? 110,000. So masuklah capital kita mula-mula 110,000. Okay. Ini 1,000. Tak cukup lagi kosong. And then kita kata accumulated profit. Berapa profit dia? Tengok profit and loss. 61,214. So tambahlah 61,214. Sepatutnya yang ni dekat sini tapi dia lari sikit, tak apalah. Okay, so dapatlah. Okay. Ni masih tak balance lagi kan. Sepatutnya nilai ni sebab dia lari kan. F35, F38. Bukan ni. Sorry. Okey. So dapat nilai ni. Tapi ni tak balance ni, memanglah tak balance sebabnya saya tak masukkan lagi total keseluruhannya. Kan? Jadi cash balance. Nak tengok kat mana cash balance ni? Tengok di cash flow. Mana cash flow kita tadi? Berapa cash balance kita? Banyak ni kan? 246,685. 246 mana? 246.
246 itulah 000 lah. Kan. Jadi nanti dia akan kira kan. Ni sepatutnya dia masuk kat sini. Dia lari. Tapi nanti you all betulkan lah. Maksudnya mana? Sepatutnya kat sini. Enter. Masa belum balance sebabnya kita ada lagi loan, kita ada hire purchase. Hire purchase kan 40,000 tadi. So ada balance lagi berapa? So you masukkan. Okey, sampailah dapat. Puan tak balance lah. Tak apa, tapi janganlah gap sangat. Macam ni gap kan. Tadi mungkin hire purchase tadi tinggal 40,000. 40, dia bayar mungkin lebih kurang 10,000, tinggal 30,000. Contoh kan. Ini tu dia. Dia lari. Masuk yang betul lah. Okey. Masukkan ni. Okay, so ini equal ini plus ini. Okey. So ini kosong. Masih lagi lah. Nanti you masuk kan dapatlah. Kalau lari tu sikit-sikit je, okey lah. Kalau lari tu banyak sangat, you kena tengok balik dekat mana let off-nya, kekurangan dia. Okey, so kalau dia lari, maksudnya kalau lah sekiranya sistem ni dia lari macam tadi ni kan, sum dia sepatutnya kat bawah ni, patutnya kat sini sum dia, nanti you betulkan lah. Sebabnya bila saya dah banyak edit-edit dia dah lari. Tapi basically yang bahagian total asset ni adalah deposit ni tambah dengan current asset kat sini tambah dengan fixed asset total kat sini. Okay. So ini adalah yang you akan cover untuk bahagian finance. Ada sebarang persoalan? Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Okey, tak ada. Okey, setakat hari ni apa yang you rasa macam muskil sangat, macam macam tak faham lah bisnes ni, dia punya assignment yang mana satu. So boleh tanya sekarang, boleh tanya hari ni lah. You ada lagi 3 minggu sebelum settle semua kita punya assignment lah. Clear Hari ni clear. Untuk finance ni kalau tak faham, saya record ni sekejap lagi saya bagi baliklah record kepada you all, you boleh refer semula. Ataupun puan kami rasa pening lah, kami nak guna kami punya format sendiri. Boleh, tak ada masalah. Sama je. Yang ini untuk you nak masuk-masuk nak key in, nak tambah, tolak tambah-tambah lah. Oh dapat macam ni, itu je. Kalau you nak guna format you sendiri pun boleh, tak ada masalah. Saya lagi, maksudnya you lagi faham lah. Untuk ni asalkan, untuk saya punya Excel ni kan, asalkan you tahu, okay yang ini nak ambil kat mana figure ni, ni nak ambil kat mana figure ni nak ambil kat mana. Yang anchor dia tu ataupun yang punca dia tu dekat bahagian budgeting. Bila bahagian budgeting tu, oh macam ni, ini bahagian capital, ni bahagian asset and then ada expenditure. Okay, you masuk kan? Okay, dapat settle. Okay ke financial plan yang Excel ni ataupun you all nak guna sendiri? Format sendiri. Kalau nak guna sendiri, saya tak tahu kelas ni, Azizah kelas ni ke? Bukan ya? Kelas ni ada yang ambil account? Tak ada puan. Okay. Saya tanya, saya jawab. Okay, so kalau tak ada sebarang persoalan, saya nak dismiss dah hari ni. Sekejap je. Kita akan jumpa pada minggu ke-13 untuk peer evaluation. Yang mana setiap kumpulan kita akan nilai dia punya ahli. Saya akan buat sikit sesi interview lah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Attendance pun saya dah bagi.
Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Terima kasih semua. Thank you, madam. Sorry, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Sama. Atik, kita dah keluar dah Atik. Muhammad Atik, Atik kita dah keluar dah. Dah habis dah hari ni. Thank you, madam. Sama-sama.